Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sah, sekarang sudah sah Pakatan Harapan menang di Sungai Bakap. Ini bukan satu keputusan yang telah diramal oleh Tok Kadok atau diramal oleh Nenek Kebayan. Ini bukan ramalan Sanusi, ini bukan juga ramalan Azmin Ali atau Muhyiddin Yassin atau Hamzah Zainuddin atau Tok Guru Hadi Awang atau Tuan Ibrahim ISO 14001, bukan. Dan ini pun bukan ramalan saya. Ini adalah satu kajian terperinci yang telah dibuat oleh Institut Darul Ehsan. Institut Darul Ehsan yang telah membuat kajian secara terperinci mengenai tren kehadiran, tren penduduk di Sungai Bakap, bagaimana mereka menerima, mereka punya manifesto, ceramah-ceramah, dan juga kepada perbandingan ataupun kepada ialah perbandingan weakness and strength. SWOT, strength, weakness, lepas tu opportunity dengan threat. Didapati calon daripada Pakatan Harapan, daripada PKR, memang 100% menang. Ada orang cakap riak takabur. Bukan saya yang cakap, ini bukan saya, ini Institut Darul Ehsan yang cakap. Institut Darul Ehsan, kerana kajian telah dibuat, dan kajian ini bukan kajian yang seperti dibuat oleh PAS, yang mana kata calon mereka sudah dikaji sejak sekian lama, paling sesuai. Yang saya pun tidak tahu macam mana orang boleh kata dia paling sesuai untuk lawan seorang calon daripada PKR yang ada PhD. Manakala calon daripada PAS ni dikatakan, diwar-warkan, dikabar-anginkan, yang saya pun tidak tahu kebenarannya, tapi diwar-warkan kononnya dia hanya ada SPM dan SAP. SPM dan SAP. SPM dan SAP. Selalu kalau orang yang calon SPM dan SAP ini saja memang buat ucapan pun tak erti, apa lagi mau cakap bahasa Inggeris. Tapi tidak pastilah kan, kadang-kadang ada orang yang pandai juga walaupun SPM saja. Tapi itu pun tidak pasti dia betul-betul ada SPM kah, atau lebih dari SPM kah, atau PMR saja kah, atau apakah. Tapi yang paling lucu, dia masih kerja di satu kilang yang mana kilang itu sudah ditutup selama 2 tahun. Walaupun sudah kilang ditutup 2 tahun, dia masih kerja. Itulah yang menjadi lucu dan lawak jenaka tu. Kemudian dia pun kena bagi ISO 14001, iaitu satu pengiktirafan untuk kilang. Hebat juga Tuan Ibrahim Tuan Man ini bagi pengiktirafan, iktiraf kepada seorang manusia menjadi seorang kilang. Seorang kilang, sebuah sebiji sehelai, sekeping kilang. Okay, so itulah tuan-tuan dan puan, apa pendapat anda pula? Adakah anda rasa ini satu takabur, satu yang bongkak, sombong, angkuh, terlalu overconfident daripada IDE, Institut Darul Ehsan, yang menyatakan bahawa PHBN Pakatan Harapan menang bergaya. Janganlah marah, janganlah koyak, janganlah. Nanti sekarang hari Rabu, 3 hari lagi akan menentukan sama ada sekali lagi PAS menang ataupun kali ini mereka terciduk pula oleh PKR. Okay, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen anda, sama ada komen manis-manis kah, pahit-pahit, masam-masam, geram-geram, apa sajalah, tinggalkan. Betul-betul lah menghairankan satu Malaysia.
Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, antara yang membuat saya terkejut sepanjang video saya kemarin, beberapa hari ini video-video saya yang banyak view adalah apabila saya kasih tajuk ada musibah Anwar kena, lepas tu Anwar tumbang, lepas tu Kerajaan Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, lepas tu Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Betul, semua tu mendapat banyak sangat view, seolah-olah memang walaun ni, pembangkang ni memang sangat berharap seolah-olah mereka sangat-sangat berharap dan sedang mengharap, mungkin juga sedang mendoakan supaya betul-betul semua bala malapetaka tu menimpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan lupa, dalam ramai-ramai ada otak macam begitu, ramai juga ada otak yang baik-baik, ramai juga yang mendoakan supaya negara kita aman damai, supaya tidak ada persekongkolan, supaya Perdana Menteri dalam keadaan yang baik. Jadi semua itu hanya jadi impian omong kosong walaun. Dan salah satu yang mendapat perhatian saya sebenarnya adalah tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam, membinas politik kebencian yang ditaburkan oleh pembangkang. Saya memang sangat-sangat tidak setuju dengan cara berpolitik yang begitu, yang sudah begitu jahil, begitu seolah-olah balik semula kepada zaman kegelapan, ya, zaman batu, zaman masih lagi zaman ais, masih tinggal di dalam gua. Kita di Malaysia, kita sudah hidup lama dalam keadaan yang rukun, dijaga oleh perlembagaan negara Malaysia di bawah payung kedaulatan raja-raja dan kedaulatan undang-undang kita. Kita menjaga semua perpaduan dengan baik. Kenapa hanya dengan politik kita sanggup pula untuk berpecah belah, ditabur pula kebencian? Jadi ini saya tidak setuju langsung. Kalau mau main politik, mainlah yang betul-betul punya politik. Kasih tunjuk apa yang kamu ada, apa yang kamu boleh buat untuk negara, apa yang kamu boleh buat untuk memajukan negara bangsa Malaysia ni. Bukannya memburuk-burukkan orang, memburuk-burukkan kaum, agama, bangsa orang lain. Ya, tidak. Bukannya mau memijak-mijak, bukan. Dan jauh sekali. Minta maaf, saya paling tidak suka kalau ada orang politik yang cuba untuk main-main politik dengan agama, dengan bangsa. Aduh, cukuplah resis tu, tak payahlah resis. Ya. Nah, kalau mau berpolitik, berkempen lah macam mana boleh majukan bangsa sendiri, bukan macam mana supaya kalahkan bangsa orang. Bukan. Okey, jadi ramai juga yang orang mau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jatuh atau sungkur di tanah, ya. Tapi semua itu tidak akan berlaku. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan berlaku, ya. Paling seronok ada komen bilang ya, Muhyiddin akan angkat sumpah di mana? Di dalam tandas di Istana Budaya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini ada lebih kurang 150 orang sehingga 200 orang yang berkumpul untuk menunjukkan bantahan mereka yang paling pelik pernah terjadi di Malaysia. Belum pernah ada perhimpunan seperti ini, yang pun dengar-dengar kata perhimpunan ini sebenarnya tidak diluluskan. Tidak diluluskan oleh tuan punya tanah. Aduh. Mereka mau, banyaklah tuntutan dia, sampai 8 tuntutan kalau tidak silap. Dan dengar kata ramai sangat yang mau supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Okey, saya mau tanya saja. Mungkin ada di antara anda yang berkumpul pada hari itu yang ada jawapan.
ataupun sesiapa sajalah yang ada jawapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa jadi Perdana Menteri? Siapa ganti jadi Perdana Menteri? Nampakkah? Nampak tak sekarang ni sebenarnya tidak ada yang boleh ganti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah masalah dia. Daripada hinga-hinga, bising-bising, teriak-teriak, jerit-jerit kat sana sini, tapi nampaknya mereka sendiri tidak ada calon Perdana Menteri yang sesuai. Hari itu, kalau masih ingat, mereka kata maukan Dr. Sam untuk jadi calon Perdana Menteri. Tiba-tiba sahaja diumumkan pula Bersatu masih lagi mau Muhyiddin Yassin Perdana Menteri kerana dia masih cukup credibility. Lepas tu timbul pula kenyataan daripada PAS pula, kalau tidak silap Tuan Ibrahim kata tak pernah dibincang. Ini menunjukkan mereka tak ada calon Perdana Menteri. Kenapa mau bagi Tok Guru Hadi Awang jadi Perdana Menteri kah? Aduh, dia jadi apa nama tu? Dia jadi duta besar, duta keluar ke Timur Tengah bertaraf menteri pun. Entah apa asap apa angin apa dia buat kerja pun tidak tahu, hilang begitu saja. Ini jadi Perdana Menteri. Rakyat Malaysia suka kah kalau Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Majoriti rakyat Malaysia suka kah? Bukan kita mau tengok minoriti. Kemudian apa lagi? Kita mau tengok siapa? Azmin Ali jadi Perdana Menteri kan? Tapi mahukah Hamzah Zainuddin Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Mahukah ahli-ahli Bersatu yang lain jadi Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Mahukah PAS jadikan Azmin Ali Perdana Menteri? Habis Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin suka kah? Sediakah Muhyiddin Yassin lepaskan jawatan Perdana Menteri? Last adalah calon terakhir. Mungkin Dr. Siti Mastura. Dr. Siti Mastura apa tu? Lim Guan Eng dengan Lim Kuan Yew. Dia kamu jadi Perdana Menteri. Aduh, masalah dia dalam PAS dan Bersatu, dalam Perikatan Nasional belum ada yang betul-betul boleh jadi Perdana Menteri. Bukan kerana tidak berkelayakan, tetapi kerana tidak ada persetujuan secara kolektif, secara penuh, secara permufakatan yang betul-betul mau dialah jadi Perdana Menteri. Belum ada. Masalah berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Semua mahu dia. Tiada orang yang cakap lain, buat lain. Tiada. Jadi jawablah, siapakah Perdana Menteri kamu? Tapi realitinya kita akan melihat kerajaan stabil sampailah PRU akan datang. Itu pasti. Sampailah PRU akan datang, tidak akan ada perubahan kerajaan. Tidak akan. Kerana anti lompat parti sudah ada, kemudian banyak lagi lah yang sudah ada. Tidak akan ada, ya. Yang mungkin ada, hilang majoriti 2/3, tidak dapat disangkal, itu kemungkinan itu ada. Tetapi untuk adanya pilihan raya semula, ya mungkin. Tetapi untuk perubahan kerajaan secara tumbuk atap, pintu belakang, pujuk agung, tak ada. Tak ada. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Saya harus ketawa dulu. Nampaknya semakin mereka menggelupur, semakin ketaralah kesilapan, kesalahan dan ketakutan mereka untuk kalah teruk. Ada desas-desus yang dikatakan bahawa PAS calonkan Abidin ini sebagai satu kesilapan besar memilih calon. Lepas tu Sanusi bukan main lagi backup calonnya ini. Kali ini PAS sekali lagi muncul
backup muncul payung pas calon mereka ini. Tapi itulah saya kata, makin mereka menggelupur, makin mereka coba untuk menutup, makin ketara kesilapan, kesalahan, dan entah mungkin mereka sekarang sebenarnya sudah menyesal pas calonkan Abidin di Sungai Bakap berdasarkan kajian. Kata laporan ini, betulkah? Kalau berdasarkan kajian, pasti kamu sedar bahwa yang dia lawan itu bukan calang-calang. Walaupun berdepan pada tomahan dan kritikan pihak lawan, susulan calon yang dipilih oleh PAS Pulau Pinang menegaskan mereka tidak membuat pilihan yang salah dengan mempertaruhkan Abidin Ismail. Macam mana pun diorang cakap tak salah, bagi saya salah besar. Sebab walaupun mereka kata sudah buat kajian, saya kata tak pernah buat kajian. Kalau mereka tahu calon ini bakal berlawan dengan siapa, pasti mereka akan letak yang lebih baik. Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Fauzi Yusuf berkata, pemilihan Abidin bukan saja melalui tapisan pimpinan negeri dan pusat, bahkan turut melibatkan kajian khusus. Walawe. PAS nih kalau bicara memang hebat, kajian khusus lah, itulah alih-alih satu benda pun tidak buat. Dia kata tak silap pilih. Sebenarnya kita menerima senarai pencalonan daripada berbagai peringkat, dia kata. Selepas pihak PAS Negeri buat tapisan dan senarai pendek di antara kepada PAS Pusat, dan pusat tidak terus buat keputusan, bahkan mengantar satu tim untuk buat kajian di sini, dia kata. Percayakah Anda dengan ini? Hasil daripada kajian itu, dia kata, kita dapati kecenderungan masyarakat di Sungai Bakap berkehendakan wakil rakyat yang boleh didamping saja okey, tapi pandai kah buat kerja, pandai kah merancang. Ini suasana yang ada, dia kata. Sebab itu Abidin calon terbaik yang dipilih berdasarkan pada kajian, bukan kita ambil begitu saja, dia kata. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaan masyarakat Sungai Bakap ini. Mereka melakukan wakil yang berdamping dengan rakyat dan membela masalah yang dihadapi mereka, dia kata. Iya betul, memang kena cari yang mudah didamping, memang. Tapi kena fikir juga, ini pilihan raya, ada menang dan kalah. Kalau setakat didamping saja, nenek saya boleh bercalon, datuk saya pun boleh bercalon, malah kucing saya pun boleh calon, sebab kucing saya mudah didamping. Tapi yang kita mau tahu, pandai buat kerja ke tidak, pandai merancang ke tidak, pandai buat buat idea ke tidak. Semua itu bergantung kepada tahap pendidikan. Mau tidak mau, memang tahap pendidikan itu penting. Jadi orang-orang Sungai Bakap pikirlah panjang-panjang, mau yang didamping, mudah didamping, atau mau yang pandai buat kerja dan mudah didamping. Bagi saya, secara jujur, saya akan pilih orang yang bijak, mempunyai pendidikan tinggi, dan boleh didamping. Semua itu package. Dan yang tadi suara rekan bagaimana channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya ada lagi bakal kena. Inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada sekarang. Biarlah orang benci-bencilah, yang penting rasuah mesti dihapuskan. Orang yang memang main rasuah, habislah. Memang terberak-berak lah kali ini, tercirit-cirit lah kali ini. Ada menantu yang tidak berani balik lah, ada anak sendiri yang sudah 2 kali kena dakwah di mahkamah lah. Macam-macam. Kali ini rasuah lebuh raya, rasuah projek lebuh raya. Kali ini 2 lagi termasuk Datuk telah direman. Seorang pengurusi dan pengarah syarikat subkontraktor direman dalam siasatan SPRM berkaitan pembinaan projek lebuh raya di Lembah Kelang. 2 individu lagi ditahan
ditahan reman dalam perkembangan terkini untuk siasatan rasuah, pencegahan rasuah, siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia berkaitan pembinaan satu projek lebuh raya bernilai 1 bilion di Lembah Kelang. Menurut sumber, seorang pengurusi dan seorang pengarah untuk satu syarikat subkontraktor ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Katanya pengurusi terbabit yang bergelar Datuk, sudah kaya raya pun masih lagi perlu makan rasuah kah? Aduh. Datuk itu direman 5 hari sehingga 6 Julai. Manakala seorang pengarah syarikat direman 3 hari sehingga 4 Julai. Selepas perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya pada hari ini. Kedua-dua suspek itu disyaki telah memberi rasuah. Memberi bukan menerima. Kedua-dua suspek itu disyaki telah memberi rasuah RM200,000 kepada pegawai-pegawai dalam badan berkanun sebagai balasan bagi mendapatkan kerja projek pembinaan lebuh raya yang sebelum ini dijalankan oleh satu syarikat yang lain menurut sumber. Mereka juga dipercayai turut memberi rasuah kepada pegawai-pegawai di sebuah syarikat konsesi lebuh raya untuk tujuan yang sama. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut, dan siasatan itu dijalankan di bawah Section 16(B)(E) Akta SPRM. Dalam pada itu beliau mengesahkan semua suspek yang ditahan reman sebelum ini dilepaskan selepas tamat tempo reman, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Konsesi Lebuh Raya pada Isnin dengan jaminan RM150,000. Terdahulu 9 individu termasuk seorang CEO bergelar Datuk dan 2 pengurusan tertinggi Syarikat Konsesi Lebuh Raya ditahan dalam siasatan badan anti rasuah itu. Badan muka kepada yang makan rasuah. Harap-harap lepas ni ramai lagi jerung-jerung yang sudah jadi kaya raya, sudah jadi besar perut kerana makan rasuah ditangkap. Ini perlu dihentikan. Apa komen anda? Adakah anda setuju dengan saya? Akan ramai lagi yang akan ditangkap? Kita tunggu saja nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.